Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live, yang mana hari ini masuk ke siri yang ke-9. Kita menghuraikan kitab, tak jumpa frame bahasa tunjuk, kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur, iaitu yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 46, dan saya mohon maaf kerana bermula lewat daripada 10.30. Alhamdulillah hari ini saya berjaya tidak terlelap. Semalam terlelap sehingga terlewat daripada waktu kuliah, dan kuliah ditangguhkan ke petang. Hari ini Alhamdulillah buat aktiviti ni, menaik pun sambil berdiri supaya tak terlelap, dan by 10.30 sebenarnya saya dah berada di depan kamera, di depan handphone yang dijadikan kamera ni. Cuma ketika itu masuk satu poster fitnah yang memfitnah kepada salah seorang adik akademik kita, Profesor Dr. Asmadi Naim, yang mana beliau adalah salah seorang daripada ilmuwan ahli sunnah wal jamaah yang diangkat sebagai calon mufti wilayah persekutuan. Kalau kita masih ingat, baru-baru ni kan ada kecoh tentang isu pelantikan mufti wilayah persekutuan. Ada 5 calon di sebelah kanan, terdiri daripada kalangan ilmu ahli sunnah wal jamaah, Prof. Asmadi salah seorang daripadanya, dan di sebelah kiri ada 5 calon yang dikaitkan dengan fahaman Wahabi. Jadi minta maaf awal-awal kalau ada antara saudara-saudari yang alergik dengan sebut perkataan Wahabi ni, tidak perlu ikuti live kita ni, kerana insya-Allah akan banyak menyebut perkataan Wahabi, kerana istilah penyembah kubur ini juga adalah istilah yang dipegang, yang dicanang-canangkan oleh golongan Wahabi. Jadi tak dapat tidaklah kalau tajuk kita ni Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur, memang akan sebut Wahabi. Tambah lagi pagi ni memang saya terasa sangat marah dengan sikap orang-orang Wahabi ni yang langsung tidak menghormati maruah saudara-saudara seagama semata-mata kerana tidak mesra dengan fahaman Wahabi. Jadi saya lihat mereka menghalalkan maruah orang Islam yang lain, asalkan tidak berfahaman Wahabi, boleh difitnah, boleh dicaci maki, boleh dituduh dengan pelbagai tuduhan. Jadi kalau di peringkat di Malaysia ni, mereka sudah sampai ke tahap membunuh karakter seseorang yang didapati tidak sokong kepada fahaman Wahabi. Kalau di negara Arab, memang mereka sudah sampai ke tahap membunuh orang itu sendiri, membom ataupun menyembelih ataupun menembak orang-orang tokoh-tokoh, terutamanya di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak menyokong fahaman Wahabi. Dan fahaman Wahabi inilah yang dipegang oleh golongan ISIS. Kalau kita lihat misalnya almarhum Said almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, yang meninggal dunia ketika sedang
menyampaikan kuliah tafsir di dalam masjid pada malam Jumaat, itu dibom oleh elemen-elemen yang berfahaman Wahabi. Itu kita dengar sendiri testimoni daripada anak beliau. Anak beliau sendiri menceritakan siapakah dalang di belakang pembunuhan bapa beliau, ulama yang tersohor dari Suria. Jadi saya terlambat tadi tu sebab geram tengok poster tu, kata selamba saja dia buat fitnah. Dia kata Prof Asmadi ni daripada golongan ahbash yang mengkafirkan seluruh ulama-ulama dunia. Padahal sepanjang saya kenal Prof Asmadi, jangankan kata ulama-ulama dunia nak dikafirkan oleh beliau, bahkan ulama yang beliau tidak setuju, seumpama kita tahu Ahli Sunnah wal Jamaah tidak bersetuju dengan Syekh Ibn Taymiyah dalam banyak perkara, termasuk dalam isu tomahan penyembah kubur ini. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tidak bersetuju dengan pendirian Ibn Taymiyah. Dalam keadaan begitu pun Prof Asmadi tidak sampai berpendirian bahawa Ibn Taymiyah itu kafir. Beliau masih lagi menyebut Ibn Taymiyah ni dengan sebutan yang hormat, selayaknya seorang yang berilmu yang telah meninggal dunia disebut Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Itu level satu orang tokoh ulama yang Prof Asmadi tidak sepandangan, tidak setujulah dengan banyak pendirian-pendirian Ibn Taymiyah. Kalau Wahabi tak usah ceritalah, Ibn Taymiyah ni kadang-kadang seolah-olah macam Nabi. Kerana apa? Kerana kalau fatwa Ibn Taymiyah bercanggah dengan Quran dan Sunnah pun, mereka masih mendahulukan fatwa Ibn Taymiyah lagi, seperti dalam kes hukum bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW. Jelas daripada dalil Quran dan Sunnah, bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW ni hukumnya sunat. Kenapa? Kerana menziarah kubur secara umum adalah sunat, dan juga makam Nabi SAW termasuk di dalam kubur, dan bahkan lebih aula untuk dizarahi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, sebagai penghulu kepada segala Nabi dan juga Rasul, dan sebagai penghulu kepada anak Adam. Tentulah kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, makam baginda lebih aula untuk diziarahi berbanding dengan kubur orang lain. Kalau kubur orang lain pun sunat, apatah lagi kubur atau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang jauh daripada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perlu bermusafir. Maka bermusafir dia itu adalah untuk melakukan perkara yang sunat. Maka mudah sahaja dalam isu ini, lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Tujuan sunat nak ziarah makam Nabi SAW. Wasilahnya apa? Musafir. Sebab kalau tak musafir, tak bolehlah jauh. Kena musafir dahulu. Maka musafir itu menjadi wasilah kepada perkara yang sunat, hukumnya sunat. Tetapi Wahabi oleh kerana ta'assub dengan Syekh Ibn Taymiyah, sampai sekarang mereka masih berpegang dengan fatwa Ibn Taymiyah bahawa hukum menziarahi bermusafir, hukum bermusafir dengan tujuan untuk menziarahi makam Nabi SAW adalah haram. Jadi ramailah ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, tok-tok guru pondok Ahli Sunnah wal Jamaah, masyaikh Ahli Sunnah wal Jamaah, hatta di zaman Ibn Taymiyah sendiri, qadi-qadi, mufti-mufti Ahli Sunnah wal Jamaah yang tidak bersetuju dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Pun begitu, saya perhatikan Prof Asmadi Naim sebagai satu orang ahli akademik, beliau beradab, bersopan. Beliau hanya mengkritik fatwa Ibn Taymiyah. Beliau tidak sampai mengkafirkan Ibn Taymiyah. Apatah lagi kalau sampai nak mengkafirkan seluruh ulama dunia. Jahat betul. Boleh tengok nanti, lepas live nanti, saudara-saudari boleh tengok posting saya yang sebelum live ini. Ada saya tunjukkan poster fitnah yang dibuat oleh golongan Wahabi semata-mata kerana tidak suka nama Prof Asmadi Naim ini naik sebagai salah seorang daripada calon mufti wilayah persekutuan. Saya pernah sebut kepada seorang rakan, percayalah, sebaik mana pun seorang tokoh yang akan dicalonkan sebagai calon mufti wilayah persekutuan, kalau dia tidak berfahaman Wahabi atau tidak mesra Wahabi, pasti dia akan kena character assassination. Pasti dia akan difitnah dengan pelbagai fitnah yang buruk. Semata-mata kerana Prof Asmadi ada buat posting dalam Facebook beliau, mengatakan beliau masih menunggu-nunggu berita tentang solat Jumaat. Solat Jumaat ni kan fardu Jadi
bila fardu nak ditinggalkan tu kena ada keuzuran. Jadi sekarang ni kita akurlah ya, pihak pemerintah telah mengarahkan supaya tidak didirikan solat Jumaat. Keuzurannya kerana untuk mengelakkan jangkitan penyakit yang boleh merebak ya, sekiranya tidak dikawal dengan baik. Kita terima itu, tetapi apabila ada perkembangan misalnya urusan ekonomi sudah mula dibenarkan ya, jadi sangat natural untuk seseorang tu tertanya-tanya, agaknya salat Jumaat ni akan dibenarkan jugakah, mungkin dengan SOP tertentu, mungkin tidak seperti sebelum pandemik COVID-19 ya, boleh jadi dalam bentuk bilangan yang terhad, minimum sahaja mungkin, juga dengan menjaga langkah-langkah keselamatan dari segi kesihatan misalnya, social distancing dan sebagainya, tidak ada lagi bersalam-salaman dan sebagainya, mungkinlah. Yang penting it's quite natural for somebody to wait for the news, okay, untuk menantikan boleh jadi akan ada satu pengumuman. Jadi itu yang saya perhatikan yang ditulis oleh Prof. Asmadi Naim dalam posting disebut beliau menanti-nanti berita tentang solat Jumaat kerana aktiviti ekonomi sudah dibuka, so ada kemungkinan lah ya. Lalu mereka fitnah, mereka kata wah ni Prof. Asmadi ni derhaka kepada Agung. Kenapa? Kerana Agung dah tetapkan tak ada solat Jumaat, tapi dia mendesak-desak Agung supaya masih buat solat Jumaat. Ini apa punya mainan ni? Setakat tak cakap menanti berita je kot. Apa yang derhakanya, apa yang desaknya? Sebagai rakyat biasa yang prihatin dengan tanggungjawab keagamaan, bila dia nampak aktiviti ekonomi sudah dibenarkan, maknanya mungkin sudah ada improvement dari segi suasana tu. Jadi sangat logik untuk dia merasa kalau semain Jumaat ni nanti akan dibenarkan atau tidak. Dan kalau dibenarkan, apa SOP-nya, apa panduan yang perlu dipatuhi. Jadi beliau cuma luahkan bahawa beliau sedang menanti-nanti berita tersebut. Itu pun dimain oleh golongan Wahabi ni, mengatakan wah ini penderhaka. Padahal jelas-jelas dahulu orang tokoh yang mesra Wahabi iaitu Wan Ji jelas-jelas dah dihukum oleh mahkamah pun kerana melakukan fitnah terhadap sultan. Bahkan video beliau untuk menghapuskan institusi kesultanan by 2030 itu viral di mana-mana dan beliau gagal untuk menafikan kebenaran video tersebut. Tapi kenapa Wahabi tak pernah berbunyi pun? Isu penderhakaan Wan Ji terhadap kesultanan itu lebih serius lagi. Jelas menyuruh untuk menghapuskan institusi sultan, itu satu jenayah di bawah kanun keseksaan, di bawah atas hasutan. Kalau di bawah kanun keseksaan, itu di bawah section 121B sepaling tidak, beliau boleh dikenakan hukuman yang sangat berat. Wahabi tak pernah bunyi pun. Kenapa? Sebab Wan Ji tokoh yang mesra Wahabi. Jadi bahkan Wan Ji dalam posting dia bagi tahu dia dapat tauliah mengajar agama diberi oleh mantan mufti wilayah persekutuan yang lalu. Siap boleh dapat tauliah lagi. Orang yang padahal dalam surat tauliah jangan kata nak buang institusi raja. Dalam surat tauliah siapa yang dapat tauliah wilayah persekutuan dia akan dapat surat mengatakan dapat tauliah, antaranya tak dibenarkan mengajar lain daripada ahli sunnah wal jamaah dan tidak boleh menyentuh institusi sultan atau tidak boleh menyentuh sultan pun dalam surat tauliah. Ni macam mana orang yang jelas-jelas nak buang institusi raja boleh dapat tauliah? Ini yang perkara yang menimbulkan persoalan dalam fikiran kita. Jadi alhamdulillah Dr. Abdullah Jalil is watching. Alhamdulillah Dr. Abdullah Jalil pakar dalam bidang diradikalisasi, sebab orang-orang bila terpengaruh dengan fahaman-fahaman di luar ahli sunnah wal jamaah, baik Wahabi ataupun Syiah dan sebagainya, dia akan jadi sangat radikal. Dia memandang umat Islam yang lain tu sepertinya tidak ada nilai, tidak ada value. Sebab itu kalau dia faham sababul mukmin fusuk, mengeji orang mukmin itu satu bentuk kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang mukmin itu satu bentuk kekufuran. Tapi kan kita lihat perangai orang Wahabi ini, dia telah menghalalkan, mengeji, menfitnah orang-orang mukmin. Prof. Asmadi kerana ada potensi dicalonkan sebagai mufti wilayah persekutuan, tetapi beliau tidak berfahaman Wahabi dan beliau tidak mesra Wahabi, maka beliau difitnah ahbash, dan selain pada itu beliau difitnah
mengkafirkan seluruh ulama dunia. Na'udzubillah min zalik. Saya dah sebutkan tadi, jangankan nak mengkafirkan seluruh ulama dunia. Al-Imam Ibn Taymiyah yang Prof. Asmadi dan lain-lain lah ulama Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak bersetuju dengan banyak fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, pun beliau tidak kafirkan. Lagi sekadar mengatakan, menunggu berita tentang solat Jumaat pun sanggup difitnah mendahaka kepada agung. Jadi sebab itu saya katakan hati-hati ya. Kita itu dengan ideologi Wahabi ini, dia akan pergi kepada peringkat, mula-mula dia akan melakukan character assassination dahulu, dia membunuh karakter orang yang tidak mesra Wahabi. Kemudian kalau tidak dikawal, kita bimbang, kita sangat bimbang kalau berlaku sebagaimana berlaku di negara-negara Arab, di negara-negara Balkan, di negara-negara Rusia, yang mana ulama-ulama yang tidak menyokong fahaman Wahabi dibom, ditembak, dibunuh dan sebagainya. Jadi mohon ya, kalau adalah orang-orang yang ada connection dengan pemerintah, yang ada connection dengan kerajaan, tolonglah nasihat kepada kerajaan kita supaya berhati-hati dengan tokoh-tokoh yang membawa fahaman Wahabi ini, dan jangan sekali-kali diberikan amanah dan juga jawatan kepada mereka, kerana mereka pasti akan menyalahgunakan jawatan yang mereka dapat itu untuk mengembangkan ideologi Wahabi, bukan untuk menjaga kepentingan umat Islam. Habib hias kubur, tak habis lagi cerita hias kubur. Bukan hias kubur, letak bunga atas kubur. Jadi letak bunga atas kubur kita dah ceritakan, itu kias kepada meletakkan pelepah tamar oleh Nabi SAW, diharapkan meringankan kesukaran, kesulitan orang dalam kubur itu dengan tasbih daripada tanam-tanaman yang masih hidup. Bunga yang hidup itu dikiaskan kepada pelepah tamar. Cuma adat mereka letak bunga tu cantik, elok. Itu saja. Kalau nak tabur macam tu saja pun boleh, tak ada masalah. Kalau Nabi SAW, Nabi pacak begitu. Jadi kalau boleh, kita itu kembangkan fikiran kita, jangan sangat diremehkan oleh isu-isu yang diapkan oleh Wahabi ini, hias kubur dan sebagainya. Ia bukan isu hias. Kalau hias tu hukumnya adalah makruh kerana sia-sia. Ya. Kecuali kalau dalam bentuk binaan tu dia ada pendetailan. Kalau binaan di atas kuburan, di tempat awam, tanah yang diwakafkan, itu hukumnya haram. Kan itu mengambil hak orang lain, menyempitkan hak orang lain. Kalau di tanah persendirian, memang tanah itu tanah yang kita punya, yang memang kita nak mahkamkan ahli keluarga kita di situ, nak tanam di situ. Yang itu kalau kita buat binaan, hukumnya makruh. Kenapa tidak haram? Kerana tanah kita. Tak mengambil hak orang lain. Berbeza dengan tanah wakaf tadi. Tanah yang diwakafkan untuk kegunaan awam, itu haram kalau dibuat binaan di situ. Kemudian ulama memberi pengecualian atas isu binaan ini, iaitu kalau binaan itu di atas kuburan orang soleh ataupun para nabi, tujuannya apa? Binaan itu membantu supaya orang tu menziarahi ke kubur-kubur para wali dan kubur-kubur orang soleh, kubur para nabi. Kalau Wahabi, jelas dia kata haram, sebab bagi dia, bila kita pergi menziarahi ke kubur orang-orang soleh, kubur para wali itu, kita pergi menyembah kepada kubur. Padahal kalau menyembah kepada kubur, memang kita tidak ada khilaf, hukumnya adalah haram, kerana menyembah hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kepada kubur, tidak boleh kepada raja, tidak boleh kepada menteri, tidak boleh kepada binatang, tidak boleh kepada pokok, tidak boleh kepada apa saja. Yang boleh menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, semata-mata. Baik, jadi ini susu galur sikap Wahabi yang ekstrim ya. Ya. Muka surat 46. Ibn Taymiyah, tokoh ulama kurun ke-8 Hijrah yang menjadi idola golongan Wahabi, di awal penyebaran ajarannya boleh dianggap tidak berjaya. Walaupun beliau berpendirian, tak boleh ambil berkat di kuburan dan sebagainya, ya. Tapi pengikutnya sendiri pun tidak jadi indoctrinated sangat pada masa itu, kerana suasana pada masa itu memang rata-rata umat Islam menerima. Kerana Syekh Ibn Taymiyah ni awal-awal orang yang mengisu-isukan isu tawasul, isu tabaruk ni, isu kononnya penyembah kubur ni, beliau orang yang terawal. So biasalah apa-apa benda fahaman yang awal masuk,
orang agak sukar nak terima. Kerana pada masa itu umat Islam memang dah biasa ziarah kubur, ambil berkat daripada orang soleh, ambil berkat daripada orang alim, itu sudah biasa. Jadi bila beliau sendiri meninggal dunia pun, bahkan orang-orang yang kagum, yang menghormati beliau, ambil berkat daripada kuburan beliau. Cuba lihat ya, ini diceritakan oleh murid beliau sendiri. Hal ini terbukti dengan huraian Umar bin Ali Al-Bazzar, ya, murid pada Ibn Taymiyah. Beliau menjelaskan kejadian ketika meninggalnya Ibn Taymiyah sehingga setelah pemakaman. Ya, kita akan lihat ya, suasana pada masa itu, walaupun dia sendiri ada pendirian tertentu tentang masalah ambil berkat, tawassul dan sebagainya, tapi belum berjaya mendoktrinkan, sehingga dihidupkan kembali ajaran beliau ni oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas gerakan Wahabi. Cuba tengok catatan dia. Ini macam manaqib lah, ya, cerita kisah hidup Ibn Taymiyah sehinggalah kematian. Ya. Farusila radhiyallahu anhu wa kufina qalu wazdahama man hadara wuslahu minal khassati wal ammati alal ma'il munfasili an wuslihi hatta hasala likulli wahidin minhum syai'un qalil. Farusila radhiyallahu anhu, maka dimandikan jenazah Ibn Taymiyah, moga-moga Allah meridai beliau. Ini doa daripada murid, itu sangat logik lah ya. Murid tentulah mendoakan kebaikan buat guru, moga-moga Allah meridailah guru saya ni. Dan dikafankan, lalu mereka menceritakan, orang yang hadir itu menceritakan sesak orang-orang yang hadir itu, yang hadir pada masa mandian jenazah beliau tu, daripada golongan khassah maknanya orang-orang alim lah. Kan Ibn Taymiyah ni beliau sendiri alim, dan murid-murid beliau juga ramai yang alim. Antaranya Imam Al-Bazzar, antaranya Al-Imam Ibn Kathir, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi sebab tu saya katakan status Ibn Taymiyah sebagai ulama tidak dipertikaikan. Orang cuma menolak fatwa-fatwa beliau yang bercanggah dengan ijma', yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, itu sahaja. Tapi beliau seorang alim dan bahkan mempunyai murid-murid dan juga alim, itu tidak dinafikan. Tapi tidak semua murid beliau mengikut pegangan beliau di dalam perkara akidah khususnya. Misalnya Al-Imam Ibn Kathir, walaupun ada ta'assur, terpengaruh juga dengan cara guru beliau, biasalah murid terpengaruh dengan cara atau pegangan guru, itu biasa. Tetapi kalau dari segi pegangan akidah, Al-Imam Ibn Kathir adalah Asy'ariyah, berpegang sebagaimana manhaj Asy'ariyah, iaitu tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Sedangkan Imam Ibn Taymiyah sendiri cenderung kepada tashbih dalam isu-isu ayat mutasyabihat. Jadi yang hadir jenazah beliau tu orang berilmu, namanya khassah, wal ammah, orang awam, masyarakat awam biasa pun hadir. Tapi orang yang hadir ni, mereka seolahnya bersesak untuk mendapatkan air hasil mandian. Kan mandi jenazah tu, air nanti bila kena jenazah dia akan jatuh. Air yang jatuh daripada jenazah tu diambil oleh orang ramai, sehingga setiap seorang tu mendapat sedikit daripada air tersebut. Thumma ukhrijat janazatuhu fama huwa illa in ra'ahan nasu fa'akabbu 'alaiha min kulli janibin kullun minhum yaqsidu tabarruka biha hatta khusya 'alan na'shi ayyahtuma qabla usulihi ilal qabri. Jadi setelah selesai mandi jenazah Ibn Taymiyah, kata Syekh Al-Bazzar, lalu dikeluarkan jenazah dia, lalu orang ramai yang menunggu di luar tu nampak saja jenazah itu dikeluarkan, terus mereka itu berkerumun ke atas jenazah itu daripada segenap sudut, yang mana masing-masing itu berniat untuk tabarruk, ambil berkat dengan jenazah. Sehingga dibimbangi kalau jenazah dia panggil apa ya? Pelamin tu orang kahwin. Pelantar ya. Yang angkat jenazah tu dibibangi, yang pengangkat jenazah itu patah kerana ramai sangat orang yang menyerbu. Dan orang yang menyerbu tu tujuannya nak ambil berkat. Padahal Syekh Ibn Taymiyah sendiri pada masa beliau hidup, beliau menanamkan doktrin anti tabarruk, anti tawassul dan sebagainya. Tapi pada masa beliau meninggal dunia pun
orang yang minat kepada beliau, yang menyokong kepada beliau, yang kagum dengan keilmuan beliau pun masih tidak berjaya di brainwash oleh beliau. Masih lagi mereka tu beramalkan, ambil berkat. Oh, ni guru, ni orang alim besar ya, mereka nak ambil berkat. Walam yura li janazatihi walam yura li janazati ahadin ma ru'iya li janazatihi minal waqari wal haibati wal azamati wal jalalati wa ta'zimin nasi laha wa tawqirihim iyyaha wa tafkhimihim amru sahibiha wa thanaihim alaihi bima kana alaihi minal ilmi wal amali waz zahadati wal ibadati wal i'radi anid dunya wal ishtighali bil akhirati wal faqri wal ithari wal karami wal muru'ah. Ini murid ya, memuji kepada guru yang meninggal dunia. Kata Syekh Al-Bazzar, tak pernah lagi dilihat jenazah satu orang pun sebagaimana yang dilihat pada jenazah Ibn Taymiyah. Bagaimana orang hormat, ada haibah, ya, ada pengagungan dan penghormatan yang besar kepada beliau, dan membesarkan cerita beliau ni. Orang puji beliau ni dulu hebat dan sebagainya. Kenapa? Beliau ketika hidup ada ilmu dan orang yang beramal, orang yang dilihat zuhud dan rajin beribadah, tidak menyibukkan diri dengan dunia. Bezalah kalau dengan yang minat kepada beliau di zaman kita ni, dah tak ada dah kadang orang yang dikatakan warok dan sebagainya tu. Mereka pula yang pulun dunia, sibuk dengan sukan bola dan sebagainya. Tapi kalau Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi idola Wahabi, dari segi sikap dia ni, orang ramai lihat dia ni orang yang tidak menyibukkan diri sangat dengan dunia, tapi lebih kepada ibadah, lebih kepada akhirat, dan juga fakir, dan juga pemurah dan sebagainya. Ini pujian-pujian yang diberi oleh Imam Al-Bazzar kepada guru beliau yang meninggal dunia. Wa dufina fi dzalikal yaum radhiyallahu anhu wa aada alaina min barakatihi thumma ja'ala an-nasu yatanawabuna qabrahu lis-salati alaihi. Kemudian Imam Al-Bazzar menceritakan ditanam jenazah Ibn Taymiyah pada hari yang sama, dan beliau mendoakan lagi sekali moga-moga Allah redha kepada tuan guru beliau ni, dan moga-moga Allah mengembalikan kepada kami daripada keberkatannya. Tengok ya, murid beliau sendiri ya, yang ikut ajaran beliau pun masih tidak terdoktrin dengan anti barakah, masih menganggap Al-Imam Ibn Taymiyah ni selepas kematian boleh ya, lagi mendatangkan barakat kepada mereka, kebaikan kepada mereka. Mendoakan demikian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian orang ramai pun solatnya jenazah daripada kampung, daripada segenap sudut, daripada pelbagai tempat, daripada pelbagai negeri datang solat jenazah. Musyatan wa rukbana, ada yang jalan kaki, ada yang naik kenderaan. Wa ma wasala khabaru mautihi ila baladin fi ma na'lamu illa wa salla alaihi fi jami'i jawami'ihi wa majami'ihi khususan arda Misra wa Syam wal Iraq wa Tabrizi wal Basrati wa Quraha wa ghairiha. Jadi Imam Al-Bazzar menceritakan lagi, katanya tidak sampai perkhabaran kematian Ibn Taymiyah ni kepada satu negeri yang setakat kami tahulah, kata dia, kecuali akan dilakukan solat jenazah ghaib di masjid-masjid, di tempat-tempat perkumpulan, khususnya di negeri Mesir, di Syam, di Iraq, di Tabriz, di Basrah, di kampung-kampung dan lainnya. Wa khutimat lahul khatmatul kathiratu fil layali wal ayam fi amakin kathirah lam yudbat adaduha khususan bi Dimash al-mahrusati wa Misra wal Iraqi wa Tabriz wal Basrati wa ghairiha hatta ja'ala kathirun minan nasi al-qira'ata lahu daidanan lahum wa udirati rab'atu syarifatu ala nasi li qira'atil Qur'anil Majid wa idaihi lahu wazifatan mu'tadatan. Kita lihat ya, golongan yang kagum kepada Syekh Ibn Taymiyah, dia kena faham ya, suasana pada masa itu pun masyarakat tidak jadi ekstrim seperti kamu, anti ziarah kubur, anti baca Quran tepi kubur, anti hadiahkan pahala bacaan kepada si mati. Yang berlaku selepas kematian Ibn Taymiyah sendiri, apa yang berlaku? Sehingga banyak kali orang melakukan khataman Al-Quran. Jadi
ini amalan umat Islam pada masa tersebut. Bila berlaku kematian, lebih-lebih lagi orang yang alim, yang ulama, masing-masing mengkhatamkan Al-Quran bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Fil layali wal ayam, malam dan siang dilakukan. Fi amakina kathiratin, di tempat-tempat yang banyak, yang tak terhitunglah bilangannya. Lebih-lebih lagi kata Al-Bazzar, di Dimash, di Mesir, di Iraq, di Tibris, di Basrah, sehingga ramai di kalangan manusia itu menjadikan bacaan Al-Quran ni satu perkara yang diulang-ulang. Sehingga ada yang mengelilingi kuburan Ibn Taymiyah ni untuk membaca Al-Quran di situ, dan dihadiahkan pahalanya kepadanya dan dijadikan sebagai satu kegiatan yang rutin, maknanya kerap. Semacam semalam dah datang baca Quran, hadiah pahala pada Ibn Taymiyah, besok datang lagi, minggu depan datang lagi. Ini yang berlaku. Dan bahkan mayat Ibn Taymiyah itu sendiri ternyata oleh orang yang minat, yang sokong kepada beliau, diharapkan keberkatannya oleh orang yang menjadi murid-murid beliau, sebagaimana Syekh Umar Al-Bazzar sendiri menyebut, wa a'ada alaina min barakatihi, semoga Allah memberikan keberkatan Ibn Taymiyah kepada kita. Padahal Ibn Taymiyah dah meninggal dunia. Kalau ikut Wahabi sekarang, dia kata mana boleh, orang mati dah tak ada apa-apa dah, tak ada berkat, tak ada apa dah. Padahal kebaikan daripada Allah. Baik orang itu hidup atau mati, hakikat Allah yang beri kebaikan. Asbab Allah boleh jadikan orang yang soleh itu ketika dia hidup ataupun selepas dia meninggal dunia sebab kepada kebaikan. Itu namanya barakah. Tapi Wahabi sentiasa gagal fahamlah bab ini. Sedangkan idola mereka pun tidak seteruk mereka dalam bab ini. Yang kedua, tokoh yang ada kaitan dengan masalah tuduhan atau label penyembah kubur ini adalah murid Syekh Ibn Taymiyah sendiri. Murid setia lah. Kan saya sebut tadi, ada juga sebahagian daripada murid beliau pernah mengaji dengan beliau, tapi dari segi pegangan tidak ikut beliau. Kerana mereka dapat detect ada pegangan-pegangan beliau yang bercanggah dengan Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama'. Tapi ada juga murid-murid beliau yang memang setia ikut ajaran beliau. Misalnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah memang murid setia beliau. Beliau adalah pengarang kitab Ar-Ruh. Yang ni kitab Ar-Ruh ni kalau orang Wahabi baca tanpa dia tahu siapa pengarang, saya rasa orang Wahabi juga akan menyesatkan pengarang kitab tu. Kalau dia tak tahulah kitab Ar-Ruh tu ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, kerana Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh tu banyak menceritakan tentang apa yang boleh dilakukan oleh seseorang di alam ruh. Kerana beliau berpendirian ruh apabila telah berpisah daripada jasad, dia akan lebih hebat lagi berbanding ketika dia masih terikat dengan keberatan jasad. Kalau orang yang berfahaman Wahabi digalakkanlah lagipun buku ini ditulis oleh idola kamu Syekh Ibn Qayyim, Syekh Ibn Taymiyah ni dua idola silam oleh golongan Wahabi. Baca kitab Ar-Ruh ni, kamu akan dapati banyak amalan-amalan yang kamu tentang tu sebenarnya digalakkan oleh tokoh idola kamu sendiri. Yang mana dalam kitab Ar-Ruh ni dalam permasalahan membaca Al-Quran di kuburan, permasalahan mengirim pahala bacaan Quran sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, iaitu sama seperti golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini disebut sama seperti Nahdiyin. Nahdiyin maknanya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Badan yang kuat mempertahankan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Ahli-ahlinya disebut Nahdiyin. Senang cerita, pegangan Syekh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam bab baca Quran tepi kubur, dalam bab menghadiahkan pahala bacaan Quran pada si mati, sama seperti pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, berbeza dengan pegangan golongan Wahabi. Wahabi kata bid'ah, sesat baca Quran tepi kubur. Wahabi kata tak sampai pahala, bahkan haram kita baca Quran bagi pihak si mati. Padahal Syekh Ibn Qayyim sendiri menganggap baca Quran di sisi kuburan itu bagus, dan kalau kita baca Quran itu untuk si mati, pahalanya sampai kepada si mati. Tapi kalau berkaitan dengan masalah sembah kubur, beliau sama pendirian dengan Ibn Taymiyah. Ada sangkaan bahawa orang yang pergi menziarahi kubur, mengambil berkat, tawassul, istighosah itu adalah penyembah kubur. Kata beliau dalam Ighathatul Luhfan,
Wa minha tafdiluha ala khairil biqa'i wa ahabbuha ila Allahi. Fa inna ubbadal kubur yu'tunaha minat ta'zimi wal ihtirami wal khusyu'i wa riqqatil qalbi wal ukufi bil himmati 'alal mauta ma la yaf'alunahu fil masajidi wa la yahsulu lahum fiha naziruhu wa la qaribun minhu. Antara kesalahan penyembah kubur, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, ini dakwaan dia lah, iaitu mereka ni melebihkan kuburan ini berbanding dengan sebaik-baik tempat, iaitu masjid. Sebaik-baik tempat dan sekasih-kasih tempat kepada Allah adalah masjid. Lalu Syekh Ibn Qayyim menuduh umat Islam yang lain tu melebihkan kubur lagi daripada masjid. Kerana sesungguhnya penyembah-penyembah kubur, kata beliau, memberikan kepada kuburan ni penghormatan, ihtiram, hormatlah, ta'zim, membesarkan, menghormati, ada rasa khusyuk, ada rasa riqatil qalbi, hati itu rasa lembut, tapi itu sebenarnya kalau setakat hati lembut itu tak ada masalah pun. Kalau mungkin di masjid dia tak terasa sebagaimana dia terasa di kuburan, itu logik saja. Kerana Nabi SAW bagi tahu ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian. Biasalah manusia ni hati dia akan jadi lembut kalau dia ingat akhirat. Hati dia akan jadi lembut kalau dia ingat kepada kematian. Jadi riqatil qalbi sebenarnya tak ada masalah pun. Dan tak ada masalah pun kita ziarah kubur dalam keadaan kita ada rasa hormat, sebab mengenangkan orang dalam kubur tu Nabi, mengenangkan orang dalam kubur tu wali. Sebab kita hormat pada manusia ni bukan hanya pada masa dia hidup, tetapi juga ketika dia telah meninggal dunia, kita tetap hormat. Contohnya, kita mengagungkan, memuliakan Nabi SAW padahal Nabi dah wafat. Bukan berarti kita menyembah Nabi, tapi memang Nabi SAW layak dihormati, layak disayangi, layak diagungkan, walaupun baginda telah wafat. Kerana kewafatan baginda hanya bermakna baginda berpindah daripada alam dunia ke alam ruh, dan nanti akan menuju ke alam akhirat, ke alam mahsyar dan sebagainya. Bukan berarti baginda SAW tidak mulia lagi. Dengan sebab baginda dah meninggal dunia, baginda sudah tidak mulia. Masa hidup saja baginda mulia, itu jelas bukan fahaman umat Islam. Itu fahaman yang sangat keliru. Mungkin fahaman golongan kafir, yang free thinker, yang etis, yang menganggap hidup ni hanya atas dunia. Atas dunia kita mulia, kita apa. Dah mati, that's it. That's the end of story. Tak ada cerita lagi. Orang Islam tidak faham macam itu. Jadi tak ada masalah pun kalau nak ziarah kubur dengan hormat dan sebagainya, dan tidak didakwa pun oleh mereka bahawa kubur lebih baik pada masjid. Ini hanya sangkaan Syekh Ibn Qayyim saja terhadap umat Islam. Dia menyangkakan orang Islam dalam bab menghormati, khusyuk, hati jadi lembut, duduk di situ dengan ada rasa himmah dan hormat kepada orang mati, yang kata Ibn Qayyim tidak dilakukan di masjid. Dan tidak terhasil pun perkara tersebut di masjid, ataupun tak terhasil yang hampir macam tu pun tak ada. Dan ini sebenarnya tidak menjadi satu perkara yang perlu dikomplain, kerana manusia ni boleh datang rasa lembut hati, rasa khusyuk, rasa dekat dengan Allah tu dalam suasana yang berbeza. Tidak mesti orang dalam masjid itu dia rasa khusyuk, dia rasa hampir hati dengan Allah Ta'ala, walaupun kita tidak menafikan masjid itu adalah sebaik-baik tempat ataupun sekasih-kasih tempat di sisi Allah, tapi tidak automatik. Misalnya Kaabah kan itu awal baitin wudi'a linnas, itu adalah awal-awal tempat ibadah yang ditetapkan buat manusia. Tapi adakah semua orang yang di depan Kaabah akan jadi khusyuk? Yang jahat pun ada, yang mencuri pun ada. Bahkan di zaman Nabi SAW yang menyembah berhala depan Kaabah pun ada. Padahal ini Kaabah, bukan calang-calang ya. Bukan masjid kampung kita ni. Kaabah pun ada orang sembah berhala di depan Kaabah. Jadi dia bukan isu kubur lebih baik pada masjid. Tapi boleh jadilah dengan sebab suasana di kuburan, ingat pada mati, ingat pada akhirat, jadi orang tu menangis, orang tu hatinya lembut, orang tu ada rasa ta'zim, khusyuk, tawaduk dan sebagainya. Itu tak masalah. Ada orang hatinya jadi lembut di tempat maksiat. Bukan kita kata tempat maksiat itu baik, tapi bila dia lalu di tempat maksiat, dia lihat betapa teruknya perangai orang buat maksiat,
hatinya jadi merintih, masa bersyukur, mungkin akan menangis dia, mungkin dia akan kata, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti orang-orang ini, ya Allah, selamatkanlah anak cucu zuriat aku daripada bergelumang, misalnya lah, orang lalu ke tempat pesta LGBT misalnya, orang gay misalnya, lelaki sama lelaki berpeluk, bercium, sebagaimana berlaku di negara Mak Saleh. Dia lalu tempat macam itu. Tak mustahil pada masa itu dia jadi hatinya jadi hampir kepada Allah Ta'ala. Dia akan rasa ingat, oh na'udzubillah, mujurlah Allah tak jadikan aku macam ini, ya Allah, mujurlah kau tak jadikan zuriat keturunan aku macam ini, ya Allah, jauhikanlah. Boleh jadi padahal perasaan macam itu tak ada pun ketika di dalam masjid. Adakah makna orang ini menganggap tempat maksiat lebih baik daripada masjid? Tidak. Cuma itu yang berlaku. Jadi yang penting, istilah penyembah kubur digunakan juga oleh Ibn Qayyim di dalam buku beliau. Ibn Qayyim juga berkata, saya sambung lagi sebab kita mula agak lambat tadi. Sepatutnya 10.30, saya tengok kita mula tadi dalam 10.56 kalau tak silap kita mula tadi, so kita sambung lagi sedikit. Ibn Qayyim juga berkata, faslun, fa in qila faman alladhi awqa'a ubadal quburi fil iftitani biha ma'al ilmi bi anna sakiniha amwatun la yamlikuna lahum darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura, qila awqa'ahum fi dhalika umurun. Beliau berkata ini satu fasal. Kalaulah ditanyakan apa yang menyebabkan penyembah-penyembah kubur. Tengok dia menuduh orang-orang Islam yang ziarah kubur itu sebagai penyembah kubur. Apakah yang menyebabkan orang-orang yang menyembah kubur ini terjatuh di atas terfitnah dengan kuburan, sedangkan dia tahu bahawa orang yang dalam kubur itu dah mati, tidak memiliki sebarang mudarat, sebarang manfaat, tidak boleh mematikan, tidak boleh menghidupkan, tidak boleh menghimpunkan. Qila, lalu dijawab. Kalau orang tanya macam tu, macam mana dia orang ni boleh semangat ziarah kubur, padahal orang dalam kubur tu kan mati, bukan boleh buat apa pun. Kenapa yang orang semangat sangat tiap-tiap tahun pergi ziarah, pergi berzikir, berwirid di tepi kubur, baca Quran dan sebagainya? Kenapa? Macam itulah lebih kurang soalan dia. Lalu dijawab, qila, dijawab soalan tersebut, awqa'ahum fi dhalika umur, menyebabkan mereka terjatuh di atas perkara tersebut beberapa perkara. Minha al-jahlu bihaqiqati ma ba'athallahu bihi rasulahu bal jami'ar rusul min tahqiqit tauhidi wa qat'i asbabi syirki faqalla nasibuhum jiddan min dhalika wa da'ahum syaitanu ila al-fitnati wa lam yakun indahum minal ilmi ma yubtilu da'watahu fastajabu lahu bihasbi ma indahum minal jahli wa asamu biqadri ma ma'ahum minal ilmi. Jadi dia kata sebab orang jadi penyembah kubur ni, mereka ni jahil dengan hakikat yang dengannya lah dibangkitkan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekalian Rasul dibangkitkan dengan hakikat ini. Apa dia? Iaitu untuk mentahqiqkan tauhid dan untuk memotong sebab-sebab kesyirikan. Yang ini memang betul Yang ini tidak ada masalah. Yang ini memang kita setuju para Rasul dibangkitkan untuk menetapkan tauhid dan membatalkan syirik. Tetapi menganggap orang yang berdoa, bertawassul, bertabaruk, beristighosah di kuburan itu sebagai melakukan kesyirikan, itu keliru. Dan kata dia sedikit nasib mereka daripada tauhid tersebut, dan syaitan menyeru mereka kepada fitnah, dan mereka tidak ada ilmu untuk membatalkan seruan syaitan. Lalu mereka menyahut seruan syaitan tersebut sekadar apa yang ada pada mereka daripada kejahilan, dan mereka terpelihara sekadar apa yang ada pada mereka daripada ilmu. Wa minha ahaditsu makdzubatun mukhtalaqatun wada'aha ashbahu ubadil asnam minal maqabiriyati ala rasulillahi tunaqidu dinahu wa ma jaa bihi ka hadithi idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Jadi kata dia, antara sebab orang-orang ini menjadi penyembah kubur, kata dia, adalah hadis-hadis dusta yang direka-reka, hadis-hadis palsu, maudhu',
yang mana yang dilakukan sepertinya penyembah-penyembah berhala daripada golongan penyembah kubur yang mereka mendustakan atas nama Nabi SAW, padahal itu bercanggah dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Seperti hadis kata dia, idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Apabila urusan tu dah jadi sulit, maka hendaklah kamu pergi ke kuburan. Yang ini berdoa di sisi kubur. Ini nanti kita akan lihat bahawa berdoa di sisi kubur ini bahkan dilakukan oleh generasi sahabat dan juga bahkan dilakukan oleh ulama-ulama yang besar dan hebat seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sebagainya. Ini sekadar kita nak selusuri sahaja mana datangnya label penyembah kubur ini. Pertama daripada Syekh Ibn Taymiyah, yang kedua daripada murid beliau Syekh Ibn Qayyim, dan yang ketiga juga daripada murid Ibn Taymiyah Syekh Ibn Abdul Hadi. Ibn Abdul Hadi adalah murid Ibn Taymiyah yang kuat membela gurunya. Kan saya sebut tadi, di kalangan murid-murid Ibn Taymiyah ni ada yang menolak pegangan beliau dan ada yang membela. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah tergolong murid Ibn Taymiyah yang membela. Demikianlah Syekh Ibn Abdul Hadi juga tergolong daripada ulama yang berguru dan setia dengan Ibn Taymiyah, membela Ibn Taymiyah. Termasuk ketika dia mengarang kitab As-Sarimul Munakki, adalah sebagai bentuk pembelaan kepada Ibn Taymiyah. Tak kala seorang qadi Syafi'i bernama Imam As-Subki mengarang kitab bernama Syifa'ul Asqam fi Ziyarati Khairil Anam. Kerana Ibn Taymiyah sebagaimana kita tahu menfatwakan bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW haram. Musafir itu adalah musafir maksiat, tidak boleh sembahyang jamak dan qasar. Jadi ulama-ulama lain bangkit, antaranya qadi dalam mazhab Syafi'i yang terkenal Al-Imam As-Subki mengarang kitab Syifa'ul Asqam fi Ziyarati Khairil Anam, penyembuh kepada penyakit di dalam menziarahi sebaik-baik makhluk, iaitu Rasulullah SAW. Jadi membantah Ibn Taymiyah dalam isu ziarah makam Nabi SAW. Tapi dibela pula oleh murid beliau. Jadi kita jangan hairan pertelekahan yang berlaku. Kadang-kadang orang cakap, peninglah tengok orang-orang agama ni asyik nak bertelingkah aja. Kita orang awam yang pening. Jadi benda ini memang satu benda yang tak boleh dielakkan. Kerana daripada zaman sahabat lagi telah berlaku perbezaan pandangan di kalangan sahabat. Itu okeylah, perbezaan kalangan di kalangan sahabat tu kita terimalah, perbezaan antara mujtahid. Tapi berlaku juga di sana fitnah-fitnah daripada nabi palsu dan sebagainya. Jadi orang-orang yang ada ilmu dia kena bangkit menerangkan ini batil, ini perlu dijauhi, ini perlu dielakkan. Jadi orang awam dengar panduan tu, jangan komplain. Kadang-kadang mereka komplain, alah apalah ustaz ni asyik-asyik isu Wahabi, asyik-asyik nak berbalah je. Tapi yang bercakap tu pun berbalah juga. Dia bercakap tu macam dia bagus, macam dia tak ada berbalah. Kadang-kadang orang yang kita tengok apa dia komen macam bagus betul dia, kita cek Facebook dia, na'udzubillah, lebih teruk lagi maki hamunnya dalam bab politiknya, dalam bab itu ini, kadang-kadang dalam bab remeh-temeh pun bergaduh. Tapi dalam bab agama tak dapat tidak. Bila kita dapat detect sesuatu kebatilan, kita akan bangkit melawan. Kalau tidak, kita tidak akan menjalankan amanah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan sebaliknya, orang tersebut bila kita lawan, dia akan bangkit dan dia akan lawan kita semula. Ini yang berlaku daripada dahulu sehingga sekarang. Maka masyarakat awam, bila mereka rasa confused, pertama mereka kena pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas, dengan doa yang khusyuk, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan merintih, bukan komplain, apalah korang asyik bergaduh je. Nak tak nak, memang itu berlaku daripada dahulu. Kalau tidak ada makna. Nabi SAW bagi tahu, sataftariqu ummati ila 73 firqah, akan berpecah umat aku kepada 73. Kalau semuanya harmoni, tak ada berdebat, tak ada bergaduh, tak ada bertikaian, tak adalah perpecahan yang disebut oleh Nabi SAW. Mustahil Nabi SAW sebut satu perkara dan perkara itu tak berlaku. Pasti kalau Nabi sebut akan berlaku. Jadi kalau kita masyarakat awam, kita rasa pening, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, ustaz ni kata bid'ah, ustaz ni kata tak apa. Yang nombor satu, kita sendiri kena ikhlas.
kita sendiri kena tawajuh hati kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bimbinglah aku ni, hamba yang lemah ni, supaya aku faham mana yang benar, aku akan ikut, dan supaya aku faham mana yang batil, aku jauhi. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah, wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, nampakkanlah kepada hamba ni kebenaran itu benar, dan bagilah hamba ni ikut akan kebenaran itu. Dan nampakkanlah kepada hamba yang lemah ini, ya Allah, kebatilan itu batil, dan kurniakanlah hamba-Mu ini menjauhi kebatilan itu. Tak apa, dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Bukan Allah terhalang daripada memahami bahasa apapun. Maka jangan, sebab saya sebut macam ni, kenapa? Kadang-kadang bila kita sharekan maklumat-maklumat tentang penyelewengan akidah, bahaya-bahaya terorisme dan sebagainya, masuk komen-komen yang macam bagus macam ni. Komen-komen yang kita kata macam holier than you, macam kita ni lebih baik pada kamu. Kamu orang agama asyik bergaduh saja, boring kita orang nak berdamai. Padahal tak pun. Dalam realiti tak ada pun keharmonian seolah-olah yang digambarkan. Hanya saja kadang-kadang mereka malas nak berfikir, malas nak ambil tahu. Itu saja. Kalau mereka betul-betul nak ambil tahu, insya-Allah Allah bukakan pintu-pintu kefahaman kepada mereka. Baik. Jadi Syekh Ibnu Abdul Hadi ini mempertahankan guru beliau. Kata beliau, al-wajhur rabi'u annahu idza kana ziyaratu qabrihi wajibatan 'alal a'yani kanatil hijratu ilal qabri akadu minal hijrati ilaihi fi hayatihi. Fa innal hijrata ilal madinati in qata'at ba'dal fathi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Wa inda ubadil kubur anal hijrata ilal qabri fardun muayyanun ala man istata'a ilaihi sabila. Ini pun satu bentuk fitnah sebenarnya. Tidak ada hukum sebegini, tapi mungkin ini tanggapan. Kalau tidak fitnah pun mungkin su'uzon daripada beliau. Beliau membawa sudut yang keempat. Kenapa dikatakan tak boleh pergi ziarah kubur macam ini, dianggap sebagai sembah kubur? Kerana kata dia, kalaulah ziarah kubur Nabi SAW itu wajib alal a'yan, maknanya fardu ain, setiap orang kena ziarah kubur Nabi SAW, tentulah berhijrah ke kubur Nabi itu lebih dituntut berbanding dengan berhijrah kepada Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Jadi tak ada pun kita ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ziarah kubur Nabi SAW itu fardu ain, hanya kan mengatakan sunat saja. Fardu ain ni mana berdosa lah kalau kita tak ziarah kubur Nabi SAW. Tak ada fatwa demikian, boleh cek dalam kitab-kitab fiqh. Yang ada hanya sunat, paling-paling sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Tapi beliau berkomen ni atas tanggapan ada orang mengatakan ziarah kubur Nabi SAW ni fardu ain. Kalau tak ziarah berdosa. Jadi beliau berhujah menolak sesuatu yang sebenarnya tak wujud. Tapi kita cuba faham, kita bayangkan seolah-olah wujudlah fatwa macam itu. Lalu beliau mengatakan kalaulah ziarah kubur Nabi SAW tu fardu ain, mana seolah-olahnya ziarah kubur Nabi itu lebih dituntut berbanding berhijrah. Hijrah kepada kubur itu lebih dituntut berbanding hijrah kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup. Padahal ketika Nabi SAW masih hidup pun tidak wajib lagi berhijrah selepas pembukaan Makkah. Itu poin dia. Padahal ziarah kubur bukan hijrah. Ini yang kita lihat, kegagalan berfikir dengan baik ini diwarisi daripada generasi dahulu kepada generasi kemudian, sentiasa ada kegagalan mereka dalam berfikir walaupun mereka alim. Apatah lagi kalau jahil, lebih teruk lagi lah. Dahlah Wahabi, jahil pula, lagi teruk. Tapi kalau dia alim sekalipun, telah masuk virus kefahaman Wahabi dan fikiran dia tak boleh berfikir dengan tepat, ya. Sebab tak sama. Ziarah dengan hijrah tak sama. Ziarah kubur, ziarah nanti kalau kita balik. Hijrah ini lain. Hijrah di zaman Nabi SAW wajib. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, tapi terhenti kewajipan dengan Fathu Makkah. Strawman argument. Dia sendiri yang buat benda yang tak ada, lalu dia argue against benda yang tak ada. Macam sekarang lah. Kalau boleh buat bid'ah hasanah, Ustaz, bolehlah semayang subuh 4 rakaat. Lah, siapa kata boleh semayang subuh 4 rakaat? Bila kita kata ada bid'ah hasanah tu bid'ah yang tak bercanggah dengan syarak. Semayang subuh 4 rakaat tu bercanggah dengan syarak. Jadi dia duk hujah dengan kita benda yang kita tak kata pun. Itu namanya strawman argument, ya. Okey.
Alhamdulillah kadang-kadang kita pun dapat ilmu daripada yang hadir komen dalam live, dan kadang-kadang kita pun dapat sakit hati pun ada juga yang komen tak apa-apa yang tapi sabar jelah biasalah tu. Kita setakat di komen diperli saja. Zaman Nabi SAW diacam bunuh, dibaling batu dan sebagainya. Wa inda ubadil kubur annal hijrata ila qabri fadlun muayyan ala man istata'a ila sabila, dan di sisi penyembah kubur, berhijrah ke kubur itu merupakan fardhu ain bagi orang yang mampu melakukannya. Ini tidak ada Ini hanya berhujah di atas sesuatu yang tak wujud. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Ibn Abdul Hadi ni menyamakan orang ziarah ke makam tu seperti orang pergi buat haji. Sampai sekarang ada. Macam Habib-habib di Yaman pergi ziarah ke makam Nabi Hud AS, mereka anggap itu macam pergi buat haji ke kubur. Siapa kata buat haji? Ziarah kubur kot. Habis kenapa setahun sekali? Yalah, boleh saja nak 2 tahun sekali. Boleh saja nak 2 kali setahun. Nabi SAW ziarah kubur ataupun makam syuhada Uhud setahun sekali. Makanya ziarah kubur pada sela-sela masa tertentu itu memang dibenarkan. Itu sunnah Nabi SAW. Cuma mereka gagal faham di situ. Daripada kegagalan faham itu lebih serius membawa kepada tuduhan penyembah kubur. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya setakat itu dahulu. InsyaAllah besok kita akan sambung di muka surat 52 melihat bagaimana Ibn Abdul Hadi ini, murid Ibn Taymiyah, tergamak menyamakan aktiviti menziarah kubur seolah-olah orang pergi buat haji ke kuburan. Na'udzubillah min zalik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh ikuti posting yang saya post sebelum daripada live ini, melihat betapa buruknya ideologi Wahhabism ini. Bila masuk dalam fikiran seseorang, dia sanggup tergamak memfitnah saudara seagamanya dengan fitnah yang jelas-jelas batil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.